بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وباله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung cerita perjuangan Nabi Ibrahim AS, salah seorang Rasul Ulul Azmi yang mempunyai keazaman yang kuat dalam perjuangan menghadapi cabaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قل بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 70. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami menganugerahi Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami mengetahui keadaannya. Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada Ibrahim alaihissalam dengan sifat fitrahnya yang suci bersih, melihat kejadian alam, matahari, bulan, cakrawala dan lain-lain, menandakan adanya Tuhan, adanya Tuhan seluruh alam. Dan Tuhan itu satu saja.
Ibrahim diberi hidayah secara fitrah yang bersih oleh Allah Ta'ala. Kemudian diikuti dengan wahyu, petunjuk daripada Allah secara langsung. Ibrahim berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat kepadanya? Mengapa kamu semua patung-patung ini? Ibrahim tanya. Dan ayah dia sendiri dan kaumnya. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Ikut nenek moyang, bukan ikut fikiran akal yang betul, bukan dengan hidayah, tapi ikut nenek moyang. Nenek moyang, ibu bapa buat gitu, ikutlah. Betul salah tak ke? Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim kata itu sesat. Tak betul sembah patung berhala ni, lantik patung berhala jadi Tuhan, itu sesat. Itu salah. Walaupun nenek moyang pun salah. Tak betul. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Cakap sungguh ke main-main? Mereka tanya Ibrahim. Cakap gora ke, main-main ke, atau sungguh? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kalian ialah Tuhan langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas yang demikian itu. Tuhan yang sebenar ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan aku bersyahadah, kerana saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia saja. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan suatu rancangan terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya. Kebetulan hari raya, mereka pergi sembah berhala. Ibrahim kata, jaga, aku akan buat sesuatu. Lepas kamu sembah berhala, nak buat sesuatu. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, kecuali berhala yang besar, induk daripada patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Sebaik saja mereka tinggal rumah berhala Ibrahim, tu hancurkan berhala-berhala itu. Ibrahim tinggal hak besar sekali. Dia letak penukul hak dia pukul tu pada yang besar. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Siapa yang berkacau Tuhan-Tuhan ni? Ini kerja orang zalim, orang jahat. Ini kerja orang yang jahat, yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Tak ada orang lain dah. Orang cela berhala ni seorang pemuda, nama dia Ibrahim. Mesti dia lah, tak ada orang lain. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agar mereka menyaksikan. Tangkap dia, bawa dia dan tunjuk tengah orang ramai, biar orang ramai dapat menyaksikan. Ini juga peluang Ibrahim untuk berdakwah pada orang ramai. Sudah maliklah sampai ke orang. Dia nak malukan Ibrahim tengah orang ramai, bagi orang ramai, bawa Ibrahim. Mereka bertanya, adakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Mereka soal Ibrahim, adakah kamu yang pecah berhala ni? Pecah Tuhan-Tuhan kami ni?
Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyalah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Hak besar buat. Berhala hak pikul tukur tu. Yang buat. Tanya. Betul tak dia buat? Maka mereka telah kembali kepada kesedaran lalu berkata, sesungguhnya kalian semua ialah orang-orang yang menanyai diri sendiri. Mikir. Betul juga ni. Berada tak boleh cakap. Tak boleh berkata-kata. Mikir. Kemudian kepala mereka tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara, tak boleh bercakap. Mengapa suruh tanya berhala tu tak boleh bercakap? Tak boleh bercakap. Ibrahim berkata, maka mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula memberikan mudarat kepada kalian? Mengapa sembah benda macam ni? Hujah pada Ibrahim, hujah yang nyata, yang terang, yang dapat dilihat. Kalau tak boleh bercakap, tak ada faedah apa? Mengapa kamu sembah? Ini benda yang tak ada faedah langsung, tak ada manfaat, tak boleh memudarat. Batu. Bukan layak jadi Tuhan. Mengapa dia sembah? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, maka apakah kalian tidak memahami? Bila lantik Tuhan lain pada Allah, celaka, binasalah. Adakah tak faham lagi? Ibrahim tanya. Tak faham? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Setelah mereka tak boleh jawab, mereka melakukan hukuman membakar Ibrahim AS. Hukumnya bakar dalam api dengan perintah Raja Namrud. Dipunggah kayu api sebanyak-banyaknya, letak sepak, dinyalakan api. Mengikut riwayatnya, oleh kerana api terlalu besar, tak boleh nak pergi dekat. Tak boleh nak pergi dekat. Ini diterangkan oleh hadis, tak boleh nak pergi dekat. Lalu mereka gunakan minjanit. Minjanit ni ialah bidah. Iaitulah sejenis senjata zaman dulu untuk melontar batu yang besar bagi meruntuhkan kota. Guna minjanit untuk capak Ibrahim dengan bidah ke dalam api. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah, sejuklah, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Allah mengurniakan mukjizat pada Ibrahim AS. Allah Ta'ala perintah api jangan bakar Ibrahim. Api adalah hamba Allah, tentera Allah. Tak hangus Ibrahim AS. Diriwayatkan dalam hadis, bila Ibrahim campur dalam api, mari malaikat menawarkan pertolongan pada Ibrahim AS. Perintah apa saja nak suruh binasakan kaum yang kafir ini. Perintah pada kami, kata malaikat. Ibrahim kata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah jadi wakil pada aku. Aku tak berhajat padamu. Ini menandakan keikhlasan ubudiyah pada Allah dalam diri Ibrahim AS. Malaikat mari nak tolong, tak bersedia terima tolong malaikat. Aku bergantung pada Allah. Allah Tuhan aku, kata Ibrahim. Tak berhajat padamu. Ini kebesaran, kehebatan iman Ibrahim AS. Kalau orang lain malaikat tahu begitu, dah lah, selalulah. Ini dah. Hati dia bergantung pada Allah. Di saat yang sangat membahayakan, dalam api yang besar, datang malaikat nak tolong, hatinya bergantung pada Allah Ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi Tuhan yang menolong aku. Aku serahkan kepadanya. Mereka hendak berbuat suatu rancangan terhadap Ibrahim
maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Mereka buat perancangan nak bunuh Ibrahim, Allah yang Maha Kuasa menggagal rancangan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang rugi bila tidak beriman. Allah Taala selamatkan Ibrahim. Bila Ibrahim diselamatkan, mereka tahulah Ibrahim tak boleh nak buat apa dah. Mereka menundukkan kepala memandang ke bawah kerana kebingungan dan tidak mengetahui apa yang perlu dilakukan. Bila Ibrahim berhujah, tak boleh jawab hujah Ibrahim. Tak boleh jawab hujah, patutnya ikutlah perkara yang benar. Tak boleh jawab hujah. Ini degil. Degil, kerah hati, kerah fikiran, tak mau ikut kebenaran. Akhirnya hukum dengan zalim. Allah Taala selamatkan Ibrahim dengan mukjizat, tak hangus dia bakar api. Demikianlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim AS menentang syirik dengan hujah yang kuat sehingga berjaya mematahkan hujah lawannya dalam ayat-ayat yang dinyatakan di atas. Sehingga kan baginda alaihissalam dihukum bakar di dalam api yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya secara mukjizat, secara luar biasa. Mukjizat perkara yang luar biasa daripada padat, daripada perkara yang biasa berlaku, dikurniakan oleh Allah kepada nabi-nabi menjadi tanda kenabian dan kerasulannya. Itu mukjizat. Benda yang pelik sihir tak boleh buat, akal manusia tak boleh capai, Allah Ta'ala beri pada orang yang jadi nabi. Dalam kisah yang lain, Nabi Ibrahim AS berhujah secara khusus dengan Raja Namrud yang sombong dan zalim. Hal ini disebut oleh firman Allah SWT dalam ayat lain. Allah cerita pula Ibrahim berhujah dengan Raja Namrud sendiri. Namrud ialah raja besar yang memerintah kerajaan Babylon ataupun Babiliyun, kuasa besar dunia yang tunggal di zaman itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Surah Al-Baqarah ayat 258. Cerita dalam masa yang lain pula, tadi Ibrahim berhujah dengan ayah dia dan orang ramah. Ini Ibrahim berhujah dengan raja sendiri, Raja Namrud. Tidakkah kamu pelik memikirkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberi orang itu kuasa pemerintahan. Mata-mata dia raja besar, raja merintah dunia, tunjukkan kesombongan dia ke depan Nabi Ibrahim AS yang mengajak beriman pada Allah. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Tuhan aku tak ada Tuhan melainkan Allah yang maha berkuasa, boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu dia menjawab, Raja Namrud menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Aku juga boleh buat. Boleh menghidup dan boleh mematikan. Dia bawa dua orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Dua orang ni dia dijatuhkan hukuman bunuh. Lalu yang seorang disuruh bunuh, yang seorang dia bebaskan. Aku juga ada kuasa, boleh menghidup dan boleh mematikan, macam Tuhanmu juga. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari arah timur, oleh itu terbitkanlah ia dari arah barat. Tuhan aku boleh menaikkan matahari di sebelah timur. Belah timur, matahari naik, ini kuasa Tuhan aku. Sila mengubah matahari naik belah ni pula, belah barat, kalau mu ada kuasa.
Ibrahim berhujah dengan dia, maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu diam membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Menyebabkan Namrud tak boleh jawab. Clue. Begitulah Allah Ta'ala memberi hujah kepada orang yang beriman bila melawan musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala jadikan begitu. Allah Ta'ala beri para Nabi-Nabi boleh berhujah dengan lawan-lawan dia. Zaman ini juga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada mereka yang berjuang Islam. Yang mempertahankan Islam boleh berhujah dengan orang kafir, berdebat. Allah Ta'ala boleh kalahkan orang kafir dengan dia beri hujah kepada mereka yang berjuang menegakkan Islam. Hujah ni bukan ada dalam buku, bukan ada dalam kitab. Tuhan bagi spontan, saya boleh jawab. Boleh jawab hujah-hujah. Ini karunia Allah. Itu ilmu laduni ni. Ilmu laduni ni lah. Bukan ilmu laduni ni duduk cokor tunggu mari wahid. Bukan begitu. Ratik banyak-banyak tunggu ilmu laduni. Bukan begitu. Ilmu laduni Tuhan beri pada mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam, untuk lawan musuh-musuh Islam. Berhujah, ini ilmu laduni. Ilmu yang tak ada dalam kitab, yang tak ada dalam buku, yang tak ditulis, boleh dikeluarkan dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini boleh berhujah. Itu laduni ini. Ilmu di sisi Allah diberi pada siapa yang dikehendaki untuk menegakkan agamanya. Bukan laduni ini tunggu mari duduk saja, duduk rumah je, ratik-ratik betul, tunggu mari ilmu laduni, tunggu mimpi pelik-pelik. Itu bukan cara dia. Namrud membawa 2 orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Salah seorang daripadanya dibebaskan dan seorang lagi dibunuh. Lalu Ibrahim AS mencaburnya supaya menaikkan matahari dari arah barat bagi meminda ketetapan Allah SWT yang menerbitkan dari arah timur. Itu Namrud tak dijawab. Tak dijawab. Namrud menjadi zalim dan kupu disebabkan oleh kebongkokan dan lama tempoh masa memegang kerajaan. Menurut suatu pendapat, Namrud menduduki takhta pemerintahan selama 400 tahun. Jadi raja sampai 400 tahun, umur dia panjang. Sebab itu dia sombong, takabur. Lawan Rasulullah Ibrahim AS. Ibrahim juga berusaha menyelamatkan keluarganya yang sesat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya Ibrahim AS juga berusaha menyelamatkan keluarganya yang sesat, sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi asy-syaitan inna asy-syaitana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahman fatakuna lis-syaitani waliyya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Surah Maryam ayat 41 hingga 50. Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya dia ialah seorang yang amat benar lagi menjadi nabi. Quran mengatakan Ibrahim dilantik menjadi nabi dan rasul alaihi salam. Ketika dia berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian daripada ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu telah mendurhaka kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah disebabkan ayah menyembah yang lainnya. Maka disebabkan itu akan ayah menjadi rakan syaitan di dalam neraka." Bapanya menjawab, "Patutkah kamu benci akan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika kamu tidak berhenti daripada menyeru dan menasihatiku, sudah tentu akan merejammu dengan batu. Dan ingatlah, lebih baik kamu tinggalkan aku sepanjang masa." Nabi Ibrahim berkata, "Selamat tinggal ayahku. Aku akan memohon kepada Tuhanku agar mengampunkan dosamu. Sesungguhnya dia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsannya kepadaku. Dan aku akan membawa diri meninggalkan kalian semua serta apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadatku itu pada Tuhanku tidak menjadi hampa dan durhaka sepertimu."
Maka apabila dia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain selain daripada Allah, kami mengurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya, dan kedua-duanya kami jadikan berpangkat nabi, dan kami kurniakan kepada mereka daripada rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Begitulah kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan umat pada zamannya dengan sabar, gigih dan beristiqamah, serta tidak berganjak menghadapi segala cabaran. Ibrahim memulakan dakwahnya dengan menyelamatkan keluarganya dahulu, kerana Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Belum selamatkan orang lain, selamatkan keluargamu dulu, kaummu dulu yang dekat denganmu. Selamatkan akidah mereka, kerana kesesatan akidah ini menyebabkan masuk neraka. Sesak akidah lebih dahsyat daripada lemah dalam air lagi. Lemah dalam air timpa kemalangan atas dunia, mati begitu saja. Bila jadi sahih akhirat, kalau iman ada. Kalau akidah tak ada, tenggelam dalam kejahilan akidah, jawab dia masuk neraka. Oleh kerana itu, selamatkan daripada neraka lebih penting, iaitulah beriman kepada Allah. Ibrahim memulakan dakwahnya, dia mengajak ayah dia dulu, pujuk ayah dia supaya beriman kepada Allah. Tetapi malangnya ayah dia degil, tak dapat hidayah. Bukan saja degil, marah dan halau Ibrahim alaihissalam, nak kejam dengan batu. Dan Ibrahim terpaksalah meninggalkan keluarganya dan dihalau oleh kerajaannya, Namrud, meninggalkan tanah airnya, berhijrah ke Palestin, meninggalkan tanah air bersama dengan mereka yang beriman. Kerana akidah lebih disayangi daripada keluarga dan anak beranak, dia bertanah air. Pilihan antara beriman pada Allah dengan ibu bapa, beriman pada Allah dulu. Ini kena sedar. Kerana beriman pada Allah ni apa yang paling penting bagi kehidupan manusia sehingga hari akhirat. Ibu bapa ni sekadar atas dunia saja, tanah air sekadar atas dunia saja. Selamatkan akidah, selamatkan iman dulu. Para pemikir Ibrahim berjanji nak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan ayah dia. Kita akan baca kemudian. Allah Ta'ala tak izin. Macam Nabi Nuh lah, minta ampun pada anak dia, Tuhan tak izin. Kerana keampunan itu disyaratkan beriman, tak ada syirik. Bertuhan pada lain pada Allah Ta'ala tak diampun oleh Allah siapa pun. Walaupun dia ayah pada Nabi, anak pada Nabi, isteri pada Nabi, tak ada apa. Beriman pada Allah sangat penting. Ibrahim bertegas dengan beriman kepada Allah. Dihalau oleh kerajaannya, dihalau oleh ayahnya. Akhirnya baginda alaihissalam terpaksa berhijrah dengan meninggalkan keluarga dan tanah airnya kerana telah dihalau keluar. Dan Allah kurniakan pada Ibrahim anak dan cucu yang soleh. Daripadanya dapat Ishak, dapat Ismail jadi Nabi. Daripada Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ishak lahirnya Yakub, Yusuf, Nabi-Nabi Bani Israel.
dikurniakan anak-anak yang saleh. Ia lebih penting, manfaat yang besar sepanjang masa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawab qaumi ila an qalu iqtuluhu aw harriquhu fa anjaynahu Allah minan nar. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun." فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Maka tiada jawapan kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah adalah untuk mencipta perasaan kasih sayang antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat kelak, sebahagian daripada kalian mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian berkalian melaknati sebahagian yang lain. Dan tempat kembali kalian ialah neraka. Dan sekali-kali tiada bagi kalian sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Maka Lut membenarkan kenabiannya, beriman kepadanya. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah berhijrah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bila mereka tak boleh hujah Ibrahim, Ibrahim dibakar. Kita dah baca dulu. Allah Ta'ala kurniakan mukjizat, tak hangus dibakar. Bila tak hangus dibakar, akhirnya halal. Cepatlah Ibrahim berhijrah, meninggalkan tanah air yang dikasihi, meninggalkan keluarga yang dikasihi, membawa iman dia. Ibrahim menegaskan, berhala-berhala yang kamu sembah tu untuk dunia saja. Bukan saya berhala, termasuklah orang-orang, manusia dan sebagainya. Yang kita puji atas dunia ni, tinggal syariat Allah, tinggal hukum Allah, tinggal Allah Ta'ala, sekadar atas dunia saja. Di akhirat, tak boleh nak buat apa, tak boleh tolong kita. Sama ada manusia ke, patung ke, berhala ke, yang kita puji atas dunia ni, kerana puja ke dia, tinggal ajaran Allah. Semua tu tak boleh tolong pada hari kiamat, kerana Tuhan tolak mereka. Maka Ibrahim memilih Islam yang menyelamatkan. Yang lain pada Islam, jawab dia neraka, tak selamat. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara dia, beriman pada Ibrahim AS, yang juga jadi Nabi yang ada kisah lain. Berhijrah ke negeri yang dipilih oleh Allah, iaitulah negeri Palestin. Palestin pada masa itu sudah ada penduduknya, yang terdiri daripada Kanaaniyin, iaitulah satu kabilah Arab. Sudah ada di situ, hidup bersama Ibrahim AS. Mereka terima Ibrahim sebagai Rasul, sebagai pemimpin. Bila Ibrahim wafat, masa itu kaum Yahudi tak ada lagi, Bani Israel tak ada lagi. Di mana Nabi Yaqub, anak pada Ishak, duduk di pinggir sempadan antara Palestin dengan Mesir. Kemudian berlakulah kisah anak kepada Yaqub, iaitulah Yusuf, dalam surah Yusuf yang terkenal. Dibuang dalam telaga kerana deki. Nabi Yusuf dijual di Mesir. Allah Ta'ala pilih Nabi Yusuf dengan kemuliaan, jadi raja, jadi Nabi.
Dan ajak Yakub dan anak-anak dia berpindah ke Mesir. Berpindah ke Mesir, 12 orang anak dengan Nabi Yakub berhijrah. Setelah Nabi Yakub wafat, beberapa ribu tahun, bukan puluh tahun, ribu tahun, maka lahirlah zuriat seramai 700,000, hampir 1 juta. Maka lahirlah satu bangsa dikenali dengan bangsa Bani Israel. Bani Israel ini kemudian, Bani Israel kemudian yang menghadapi kezaliman Fir'aun. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa alaihissalam jadi Nabi daripada Bani Israel dengan Nabi Harun. Nabi Musa dan Harun diperintah berhijrah, meninggalkan Mesir, balik ke Palestin, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menegakkan kitab Taurat, kitab Allah Ta'ala, memerintah negara dengan kitab Taurat. Di mana Bani Israel yang diselamatkan secara mukjizat oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala, masuk ke Palestin. Palestin diperintah oleh kaum Jabbarin, satu kaum yang besar, yang gagah perkasa, yang zalim, yang ganas. Bebaskan Palestin daripada puak yang ganas ini dengan jihad, bukan dengan mukjizat, dengan jihad. Bila suruh Nabi Musa ajak berjihad, Bani Israel tak ambuh berjihad. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi mu dengan Tuhanmu, kami tak mau pergi. Padahal Tuhan tolong dengan mukjizat, Tuhan tolong macam-macam. Tuhan suruh berjihad, tak mau berjihad. Hanya 2 orang saja yang sanggup, iaitu Yusha' bin Nun dan Kalib. 2 orang saja yang mengajak orang lain. Pujuk, tak ambuh belaka. Nabi Musa minta pisahkan diri daripada puak-puak yang jahat ini, lalu disesatkan mereka selama 40 tahun. Tuhan sesat 40 tahun, berpusing di perang Palestin. Nabi Musa, Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, 40 tahun sesat di situ. Yang tua mati, yang lahir pada mula-mula jadi 40 tahun, lahir generasi baru. Yusha' bin Nun masih ada. Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk dengan jihad, dengan perjuangan, dengan nama Allah, dengan ikhlas, bukan kerana cari harta dan sebagainya, nak menegakkan kitab Allah Ta'ala. Lalu masuk dan mereka tegakkan negara di Palestin sampai zaman Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Terbentuknya kerajaan yang besar. Bila Nabi Daud Sulaiman tak ada, kafir semula pada Allah Ta'ala halalkan. Itulah nasib Palestin ni, bukan milik orang Yahudi, milik sesiapa yang menegakkan kitab Allah. Kerana Palestin adalah negeri Anbiya, negeri Nabi-Nabi, untuk tegakkan kitab Allah Ta'ala. Siapa tegak kitab Allah Ta'ala, dia yang berhak. Yahudi sudah meninggalkan kitab, mereka tak layak. Zaman Sayyidina Umar, Islam ambil alih, tegakkan kitab Allah Ta'ala, merintah dengan Islam. Lepas tu Yahudi nak ambil balik, dia ambil sekarang ni bukan dia hak dia, tak jadi hak dia lagi. Dia telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, dikutuk oleh tak berhak. Dia balik tak tahan lama akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.